Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di antara salah satu pekerjaan yang paling sukar dan berbahaya adalah menjadi seorang tentera. Macam semua orang tahu, tugas dan tanggungjawab tentera ni adalah menjaga dan memastikan keselamatan negara dan orang awam terjamin. Ia termasuklah berhadapan dengan krisis dan perang di sempadan negara. Tak kiralah sama ada tentera darat, laut ataupun udara. Tugas mereka tersangatlah berat dan sukar. So, jangan mimpi nak menyertai angkatan tentera, melainkan korang dah betul-betul bersedia kerana profesi tentera bukan seperti pekerjaan yang lain. Dunia ketenteraan tidak seperti profesi lain yang membenarkan pekerjanya untuk memohon berhenti. Tidak kira sama ada pemberhentian itu melalui notis atau berpindah tempat kerja secara mengejut tanpa notis, itu bukanlah sebahagian dari etika kerja warga tentera. Warga tentera terikat dengan suatu tempoh perkhidmatan berdasarkan jenis pentauliahan. Tempoh tersebut adalah saling berbeza. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 12 tahun. Tengoklah, walau berapa lama pun tempoh yang telah ditetapkan, warga tentera wajib untuk menghabiskan tempoh perkhidmatan tersebut. Jika terus sekali bersama tentera, maka selamanya bersama tentera sehingga mencapai tarikh tamat perkhidmatan. Namun begitu, dalam keadaan tertentu, warga tentera boleh diberhentikan atas beberapa sebab, misalnya masalah perubatan yang telah disahkan oleh lembaga perubatan atau sabit kesalahan oleh Mahkamah Tentera dan telah dijatuhkan hukuman dibuang dari perkhidmatan. Tetapi bila korang dah masuk tentera, korang juga kena patuh dengan undang-undang tentera. Akta Angkatan Tentera 1972 sebagai rujukan utama. Warga tentera cukup sinonim dengan disiplin. Antara aspek utama yang menguji tahap disiplin warga tentera ialah kepatuhan terhadap undang-undang. Berbanding masyarakat awam, warga tentera perlu mematuhi satu lagi jenis undang-undang, yakni Undang-Undang Tentera. Rujukan undang-undang ini adalah Akta Angkatan Tentera 1972 berserta undang-undang subsidiari yang lain. Hakikatnya, terdapat sejumlah rujukan undang-undang yang perlu dipatuhi warga tentera selain akta tersebut. Contohnya adalah kaedah-kaedah Angkatan Tentera, peraturan-peraturan Angkatan Tentera, Perintah Majlis Angkatan Tentera, Perintah Tetap Pasukan, Direktif Panglima dan bermacam lagi. Bayangkan berapa banyak beban yang perlu tentera ni pikul. Korang boleh dipanggil kembali bertugas pada bila-bila masa saja. Namun begitu, kebajikan korang tetap dijaga dengan sebaiknya. Ini adalah cabaran utama yang berkait rapat dengan moral warga tentera. Kesalahan tidak hadir ke tempat kerja ni memang kerap sangat berlaku. Normal lah kan, sebab ada juga manusia yang tidur ni macam koma. Normal ke? Sememangnya setiap pekerja di mana-mana lapangan pekerjaan mengimpikan beberapa hari cuti dalam setahun untuk berehat dan meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Termasuk juga warga tentera yang juga seorang manusia yang pastinya mempunyai nilai manusiawi. Namun begitu, ada kalanya warga tentera tidak diberikan cuti kerana terlibat dengan tugasan tertentu. Khususnya mereka yang sedang sibuk kerana terlibat dalam operasi atau sedang memikul senjata di perbatasan negara. Ini adalah harga yang terpaksa dibayar oleh warga tentera semata-mata untuk memastikan seisi rakyat dapat tidur lena antaran bebas dari ancaman musuh atau anasir luar yang memudaratkan, agar Malaysia yang tercinta bisa mengecapi keamanan.
Ada juga warga tentera yang sudah pulang bercuti tetapi dipanggil semula untuk masuk bertugas. Ini terpaksa dilakukan juga dengan penuh keakuran kerana cuti bagi warga tentera hanyalah satu keistimewaan, bukan hak milik yang boleh dituntut sewenang-wenangnya. Macam mana bila dah balik seronok, lepas tu nak pergi holiday dengan bini yang tak jumpa lama ataupun yang ada anak ke, lepas tu nak bawa pergi jalan-jalan, tiba-tiba dah sampai dekat hotel tu baru je duduk, lepas tu kena balik. Kegagalan untuk hadir ke tempat kerja dalam tempoh bawah 6 jam adalah kesalahan di bawah Seksyen 58 Akta Angkatan Tentera 1972, iaitu kesalahan tidak menghadiri kewajipan atau pembarisan. Manakala dari tempoh 6 jam hingga 21 hari, kesalahan adalah di bawah Seksyen 55 Akta Angkatan Tentera 1972, iaitu tidak hadir tanpa cuti. Untuk tempoh 22 hari dan seterusnya dikira sebagai tinggal tugas di bawah Seksyen 54 Akta Angkatan Tentera 1972. Tidak hadir ke tempat kerja mungkin kelihatan enteng bagi sesetengah pihak, tetapi tidak dalam perkhidmatan tentera. Malahan, sijil sakit yang diperolehi dari hospital atau klinik luar tidak boleh diterima dengan mudah, melainkan mendapat pengesahan dari Rumah Sakit Angkatan Tentera RSAT. Betapa tegasnya perkhidmatan tentera ni demi mengawal kehadiran warga tentera ke tempat kerja. Kalau dapat tahu yang korang ni menipu, memang adalah hukuman je. Ada sesetengah kesalahan yang dilakukan oleh warga tentera boleh dibicarakan secara terus oleh komander rendah atau pegawai memerintah mengikut jawatan dan jenis kesalahan. Sistem undang-undang tentera terdiri dari beberapa peringkat, dari serendah-rendah peringkat komander rendah dan diikuti dengan pegawai memerintah sebagai suatu penegasan bahawa disiplin warga tentera sentiasa diperhatikan oleh pegawai atasan masing-masing. Seandainya warga tentera terlibat dalam sebarang salah laku, maka bersedialah untuk dibicarakan. Peringkat yang lebih tinggi dalam sistem undang-undang tentera adalah Mahkamah Tentera. Tidak ubah seperti mahkamah awam. Pelaku kesalahan akan dibicarakan di mahkamah itu mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Contoh hukuman yang boleh dijatuhkan oleh mahkamah tentera adalah hukuman penjara tidak lebih dari tempoh 14 tahun. Dibuang kerja dengan keji dari perkhidmatan, dibuang dari perkhidmatan, tuntutan pangkat, denda amaran keras dan amaran. Keberatan hukuman adalah bergantung pada tahap kesalahan yang dilakukan. Tentera bukan badan beruniform semata-mata, tetapi angkatan bersenjata yang bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan Malaysia. Sesetengah kesalahan nampak remeh, tapi hakikatnya tinggi nilainya dalam menentukan disiplin warga tentera. Okey, ini adalah kesalahan-kesalahan yang kita tak pernah fikir pun itu adalah kesalahan. Tetapi ia dikira sebagai kesalahan dalam perkhidmatan tentera. Berpura-pura sakit sehingga menyebabkan diri tidak boleh berkhidmat. Seksyen 59 Akta Angkatan Tentera 1972. Maksudnya, hari tu korang memang dah ada niat tak nak pergi ataupun korang dah malas nak pergi untuk satu hari tu. Dan korang tak ada apa-apa sebab, tak ada apa-apa sakit. Tapi korang sakitkan diri korang untuk korang dapatkan cuti. Dan itu dianggap satu kesalahan. Mabuk semasa dalam premis tentera, Seksyen 60 Akta Angkatan Tentera 1972. Menyatakan maklumat tanpa kebenaran, Seksyen 79 Akta Angkatan Tentera 1972.
menganiaya pegawai atau anggota tentera yang berpangkat lebih rendah. Seksyen 81 Akta Angkatan Tentera 1972. Ini belum lagi dengan perkara-perkara yang sangat remeh. Contohnya, memakai pakaian kepala bagi melengkapkan uniform seperti beret, bowler hat, pig cap semasa memandu atau menjadi penumpang dalam kawasan premis tentera. Jadi, kalau korang pakai topi ke apa-apa perhiasan dekat atas kepala, itu pun dah dianggap satu kesalahan. Memberi hormat kepada pegawai atasan sama ada dalam bentuk tabik hormat atau menegakkan tubuh dan mendada berdasarkan kesesuaian. Melaporkan diri di balai pengawal sebelum keluar pangkalan bagi anggota bujang. So, macam mana? Boleh ke korang patuh? Komen dekat bawah. Justru, warga tentera perlu mematuhi undang-undang yang disediakan. Sebagaimana yang ditegaskan sebelum ini, setiap salah laku yang dilakukan oleh warga tentera akan diambil tindakan sewajarnya untuk mendisiplinkan warga tentera. Maka, warga tentera perlu sentiasa beringat agar rekod perkhidmatan mereka kekal bersih daripada sebarang noda permasalahan disiplin. Ia adalah amanah yang perlu dipikul. Jangan jadi tentera yang langsung tidak boleh dijentik. Adapun budaya dan salah guna kuasa yang sering menjadi kerisauan. Warga tentera perlu mengetahui hak mereka dua-dua salah laku yang berkait rapat dengan isu kemanusiaan dan integriti ini. Pastikan saluran yang betul diguna pakai agar tindakan yang sewajarnya dapat diambil. Jika rasa tidak mampu, jangan sesekali bermimpi untuk cop 10 jari. Kelak korang akan menutup peluang kepada orang yang betul-betul layak dan berupaya untuk menyarung uniform sebagai warga tentera. Tetapi, jika korang dah bersedia untuk hidup sebagai warga tentera, selamat datang ke Angkatan Tentera Malaysia. So, untuk semua Angkatan Tentera Malaysia yang tak kisahlah baru masuk ke, ataupun dah lama masuk ke, ataupun dah bersara ke, korang perlu tahu yang rakyat Malaysia ni sangat-sangat berterima kasih dan menghargai korang. Okay? Dan sampai sini saja video kali ini. Harap korang enjoy, dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye. You can't go back, that ass back. You can't go back, that ass so.